Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا فاغفر لنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini biiznillah taala kita akan sambung pengajian kita daripada mata pelajaran kita tentang ilmu usulul hadis. Ilmu sakut paut dengan dasar ilmu hadis sebagai perkataan, perbuatan, akuan, sifat kesemulaan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita sebagai orang yang beriman mengikuti perkara-perkara tersebut kerana kita sebagai orang yang beriman telah mengaku kata wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu ialah pesuruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun senantiasa baca Al-Quran, didapati di dalam Al-Quran ayat yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu contoh tauladan yang baik bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan dia senantiasa menyebut akan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam dalam keadaan senantiasa dia itu membasahkan lidah dia dengan zikrullah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insya-Allah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uh, kita pohon dengan sebesar hatinya, marilah sama-sama kita duduk di dalam masjid. Kerana ini adalah da'bu, jalanan yang dijalankan oleh salafus salih. Kita berasa malu juga kita kalau kita mengaku kata kita ni orang yang berdasar kepada dasar aqidatis salafus salih. Apabila kita belajar, kita mengaji, kita duduk lain daripada masjid. Tidak ada contoh tauladan ini oleh para salafus salih dulu belum daripada kita, walaupun seorang pun tak ada. Mereka tak ada tempat hak tu nak buat gano ni masjid kita luah ni. Mari kita pakat duduk dalam ni, malaikat akan minta ampun kepada kita. Kita boleh tengoknya wajah guru kita, kita boleh dengar dengan cara jelasnya perkataan yang hendak menyampaikan kepada kita.
Ini keuntungan kita hidup dunia, dan kita akan berjaya pula di akhirat nanti. Kita terbiahlah diri kita supaya kita itu besok duduk di dalam baitun min buyutillah, di dalam baitin min buyutillah, di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia di atas muka bumi ini. Pagi ini insya-Allah kita nak mengaji al-haditsus sahih. Hadis sahih ni, gapo dia hadis sahih? Hadis ni apabila itlaq, masuk perkataan Nabi, masuk perbuatan Nabi, masuk akuan Nabi, masuknya sifat kesemulaan jadi bagi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Cuma dia sebut kata al-hadisus sahih. Hadis sahih ni makna hadis yang sihat, hadis yang tak cacat, hadis yang taknya ada sifat kekurangan. Itu makna hadis sahih. Maka apakah hadis sahih? Kita nak mari belajar dengan cara pendetailan. Karena apabila kita mengaji ni, kita nak mengaji biarkah kita tahu sungguh. Kita orang di kalangan umur yang sebagai ayah-ayah kita, abang-abang kita, dapatnya istifadah, dapat kemuliaan, dapatnya apa nama yang kata ilmu pengetahuan dengan cara mendalami. Dan anak-anak muda kita pun boleh istifadah, boleh ambil faedah juga. Dia nak mengaji dalam bilik dia tu, nak pergi pakar pula di dalam masyarakat, nak pergi berdakwah pula, nak pergi seru manusia pula, nak hurai pula. Pasti dia tu kena mendalami, faham sungguh. Mendalami di sini mana fahmus sahih, faham sungguh, fahmul daqiq, faham dengan cara halusi, supaya kata kita ni boleh jawab soalan-soalan di dalam diri, dan boleh kita berikan kepada umat manusia perkara-perkara yang dinyatakan di dalam ilmu pengetahuan. Ta'riful hadisus sahih, pengertian ataupun definisi ataupun ni'yam, kalau bahasa saya panggil ni'yam, ta'rif hadis sahih ni hadis macam mana? Yang pertama huwal musnadu, iaitu hadis musnad. Makna hadis yang ada sanad, hadis yang ada orang riwayat, hadis yang ada orang terima daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada tuan kita, sama ada Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan lain daripada tokoh-tokoh ulama kita. Apabila sebut kata hadisus sahih, hadis apa nama hadisus sahih, pasti dia tu kena musnadah. Musnadah mana lagu mana? Musnadah ni kalau kita dengar orang baca gini, qala haddatsana Humaidi, qala haddatsana Muhammad ibnu Munkadir, qala haddatsana Hisham, haddatsana Hushaim, qala haddatsana Al-Bukhari, qala gitu. Rupa lagu tu orang panggil hadis musnadah. Hadis yang ada sanad lagi kita dengar adalah contoh yang kita bawa data di sini. Kemudian al-muttasilu isnaduhu, yang sanad dia tu sambung. Apabila sebut kata sanad ni makna lagu mana? Sanad ni makna orang hak riwayat hadis. Kita tak ada kena faham jadi parak mana. Makna orang hak riwayat hadis, maka itu adalah sanad. Tu nak kita faham. Maka sanad di dalam Islam ada dua. Ada sanad mu'tamadah, ada sanad tashrifah. Sanad mu'tamadah ni mana lagu mana? Yakni sanad yang berat, yang terhenti di atas orang hak riwayat hadis tadi itu, nak sabitnya mata hadis ataupun tak sabitnya mata hadis, duk di mana? Duk di diri orang hak riwayat. Umpama Bukhari sampai pada Nabi, umpama Muslim sampai pada Nabi hingga akhir. Itu panggil sanad mu'tamadah. Sanad yang jejak di atasnya supaya nak sahnya mata hadis daripada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun sanad tashrifah, makna sanad kita orang sekarang daripada ambo turun pergi ke guru sampai kepada Imam Bukhari, naik sampai ke Nabi. Lah tu panggil sanad tashrifah, sanad nak mulia saja. Sanad nak mulia, kalau tak ada kita apa hadis tu sabit dah, hadis tu nyata dah, hadis tu terang dah. Tetapi kita orang Ahmadiyah kalaulah ada sanad, dia lebih hebat, lebihnya gagah daripada kita tak ada. Ini perkara yang biasa kita duk dengar. Lepas daripada tu binaqlil adlil dhabit,
Dengan cara nakalan orang yang bawa tadi itu, bawanya hadis tu kena orang adil dan orang yang ingat sempurna. Anil adlid dhabit, daripada orang hak sempurna bab agama dia dan sempurna bab ingat dia, ila muntahahu, sehingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ghairi syudzuzin wala illatin, dengan daripada ketiadaan ada kecacatan dan tidak adanya perkara-perkara yang nak memunuhkan dia. Ini adalah hadis sahih. Apabila sebut kata hadis sahih, kena ada 5 perkara yang kita sebut saat ni. Yang pertama, pasti kena ada sanad. Kita orang ngaji ni tak ada payah. Kita ingat dengan cara jelas, faham dengan cara jelas. Hadis mula-mula sekali nak sabit, pasti kena ada orang royak, pasti kena ada sanad, pasti kena adanya tepat ambil humi dia duduk mana. Itu mana hadis sahih. Kena ada musnadan, kena ada sanad. Yang kedua, sanad kalau ada syarat sah lagi, nak bermuttasil. Muttasil makna lagu mana? Yakni nak berhubung sanad, tak se putus. Masalah putus rupa lagu mana? Seorang nama Muhammad yang mengaji dengan Abdullah, dan anak murid Abdullah ni bukan Muhammad seorang, bahkan ada lagi Abdul Wahab, Abdul Rahman, Abdul Quddus, Abdul Ar-Rahim, kata gilah. Tiba-tiba tok guru dia ni, tok guru dia ni royakkan satu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ni tak mari hari tu. Muhammad ni tak mari, dia tak ada dengar direct daripada guru dia. Coba dia kata aku ni dengar daripada guru aku, sedangkan dia tak dengar hadis hak yang nak royak tu. Maka hak lagu tu dihukum kata orang ni dusta, salah lagu tu. Sedangkan ya anak murid demon ni juga, yalah memang anak murid demon ni, tetapi masalah hadis, kalaulah engkau itu tak dengar daripada mulut guru engkau hadis Nabi tadi itu, walaupun demo tu anak murid dia pun tak sah lagi sandar kata tok guru hamba tu kata dengan hadis Nabi. Begitu lalu, kalaulah dia tadi itu ambil hadis melalui kawan dia, melalui Abdul Rahman, melalui Abdul Rahim, tak ada melalui tok guru dia direct, dia ambil kuning, maka orang pesening dinamakan orang yang tadlis, susuk puca dalam masalahnya. Kalau tidak, kalau dia tadlis tadi itu ada darajat dia. Orang susuk puca ni ada darajat dia. Kalau darajat pertama, darajat yang kedua dimaafkan oleh ulama. Kalau 3, 4, 5 ni turun mari, maka ni kena periksa semula, maka tak sah nak sapakan, nak sandarkan perkataan itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Payah begitu lalu, baru nak dijadi kata hadis. Kalau tidak, agak orang pakai dakwah hadis belaka. Dengan sebab itulah Abdullah ibn Mubarak dia katakan, al-isnadu minad din. Laula isnad laqalu man sya' ma sya'. Urusan sanad ni mana sanad mu'tamadah. Sanad yang disebutkan oleh Abdullah ibn Mubarak yang meninggal pada tahun 181 tu makna sanad mu'tamadah. Sanad mu'tamadah mana sanad yang berhenti di atas dia supaya nak sahkan mata hadis. Bukan sanad tasyrifah. Sanad hak kita ni sanad nak memulia saja ya. Supaya kita royak kata orang ni ngaji nak ambil CJ untuk nak memuliakan, orang panggil syahadah fakhriyah. Apa dah? Tapi kalau syahadah hak sungguh tadi itu, dia kena mengaji daripada BA, daripada MA, naik pada doktorah, naik pada makam ustaziyah. Ustaziyah ni profesor, sateracan doktor tempat kita, dia kena mengaji mengikut sistem dia. Tetapi ada orang satu bahagian, dia buat kerja banyak dalam Islam kita ni, ada jaksa banyak, maka diberikan oleh jamiah mana-mana syahadah pada engkau, syahadah pada mu ni untuk nak memuliakan. Lagu tu orang panggil syahadah fakhriyah tasyrifah. Juga di dalam sanad hadis ni, kalau daripada kita sampai ke Nabi, orang kurun 15 kita sampai ke Nabi, maka sanad lagu tu panggil sanad tasyrifah. Ada pun sanad mu'tamadah ada dalam kitab tu. Dengan sebab itu, setengah-setengah daripada orang tak faham sunnah kita ni, dia kata orang sunnah ni tak ada sanad, dia kata. Orang sunnah ni ngaji tapi sanad tak ada. Dia kecek nak sedap mulut gitu.
Tetapi sebenarnya orang sunnah kita lah banyak sanad sekali di Pakistan, di India, di Mekah, di Madinah, di mana-mana sanad hak kita belaka. Golek ke sanad orang sunnah kita ni ada. Cuma orang Jawi kita tak ada ambil penting masalah tu. Hak tu kekurangan kita. Bukan kekurangan manhaj jalan ni hak kita nak jalan. Cuma kita nak kata apabila adanya sanad lebih utama daripada tak ada. Amo ada luar negara, alhamdulillah sanad apa-apa sakut paut dengan hadis, ambil di email kita siapa ke Nabi, siapa ke Nabi, siapa ke Nabi, goleknya 80%, 90% adalah tangan tu. Dengan cara kita baca atas dia, dengan cara kita masuk majlis dia, cara dia ijazah wijadah, banyak perkara lah daripada alat-alat yang kita nak menghasilkan sanad daripada kita sampai kepada tuan tuan kita ke, sampai ke Nabi ke, sampai ke sahabat ke, tabi'in ke, ya lagu tu. Pasti ada sanad. Kamu ada syarat yang kedua kita sebut saat ni, mana kena berhubung sanad. Sanad tu kena berhubung daripada Bukhari sehingga guru dia, guru pada guru dia, guru pada guru dia sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sanad ada tapi putus, tak jadi juga. Sanad ada tapi putus, tak jadi juga. Seumpama hadis mursal. Hadis mursal tabi'in kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tabi'in. Tabi'in ni orang tak ada jumpa dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sahabat tu ada jumpa dengan siapa? Jumpa dengan Nabi. Pas dia kata saat ni kita sepeda oleh Rasulullah. Mana sanad? Mananya sahabat hadap tengah tadi itu? Maka kita jawab, maka rupa ulama jawab kata rupa lagu tu panggil hadis mursal, hadis yang putus juga. Ni rupa-rupa kita akan mengaji dengan cara halusi biiznillah taala tentang masalah ni supaya kita ni orang awam tempat kita, orang yang nak mengaji tempat kita, sekurang-kurangnya apabila pejam mata faham kata gapo hadis sahih. Hadap bimbangnya orang kata hadis ni sahih ni, sahih ke sahih, turut taklid gitu juga, tak silah tu. Nak akak lagi darajat kita, biar kata kita ni orang mengaji sungguh. Sebab dalam masalah nak menuntut ilmu dia ada 4 bab sah. Yang pertama, durus. Ni pasal kita duk mengajar. Durus mana ada kitab, ada tok guru syarah, adanya orang mengaji, okey, ini panggil rupa dia, satu. Di sana ada muhadarah. Muhadarah ni kalau tempat kita kalau nak kecek mudah faham, ceramah. Naik atas pentah tu, naik hak lewat atas pentah tadi tu kecek, ceramah. Royak hadis tu, royak hadis ni, royak tu, royak ni, ceramah nak bakitnya semangat. Itu rupa ceramah. Rupa apa yang kata kecek dengan muhadarah. Di sana ada rupa al-khutbah. Al-khutbah ni maknanya kita duk dengar khutbah atas mimbar Nabi Muhammad SAW. Itu rupa daripada kita menerimakan ilmu pengetahuan daripada orang yang alim pandai kepada diri kita. Tu rupa yang ketiga. Yang keempat, tazkirah. Tazkirah ni seumpama kita paling daripada semaya, kita peringatan. Rupa lagu tu. Tapi hak kuat sekali, hak kita nak hasilkan ilmu pengetahuan, gapo dia? Durus. Durus ni makna lagu mana? Kita ngaji, kita boleh ngajar pula. Rupa lagu ning lah sahnya kita nak jadi pendakwah. Terkadang kita dengar hadis balighu anni, hadis sahih Bukhari tu kan, balighu anni walau ayah. Sampailah daripada aku ni walaupun satu ketok daripada ayat. Satu hadis pun tak apa daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita tadi itu tak ada isikan diri kita dalam majlis ilmu umpama ni. Terkadang kita wagi ilmu hak ni tepat luas, kita getak tepat kecil. Tepat kecil kita getak tepat luas. Hak ni mansuh, tak pakai ada hukum, kita getak tepat hak nasikh. Ni punah. Apabila punah ni ya rupa itu punah kita, ya punah agama. Apabila punah agama ni kuat sekali salah dosa kita dengan Tuhan lebih daripada syirik kita dengan Allah Ta'ala lagi. Terkadang kita ni berasa kata syirik ni habis hawa dah. Memang Tuhan tak apa juga ada. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tak apa dosa syirik, mereka kena taubat. Tetapi hak besar lagi yang kita tak beringat, apa nama dia? Iaitu wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kecek di atas agama Tuhan,
sedangkan kita tadi itu tak meheh. Sedangkan kita tak meheh sebab apa? Sebab kita tak mengaji dengan cara molek. Masa dulu Dr. Jihad alaihi rahmatullah, dia dak syarah sini. Dia tadi itu ayat kata nak akak sikit umat taning kita ni nak buat jadi ada kualiti, ada molek dah molek lagi, pasti kita kena durus. Pasti kita kena mengaji, ada guru, ada kitab, ada sistem, ada cara. Baru kita klik mengajar di rumah pula, di surau kita pula, atas member kita baca ketubah, itu baik jadi orang dia kata. Ini terkadang dia kata hadis tak kepala gerai apa kita terima. Hadis atas matah ni apa kita terima. Mari di mana pun tak tahu kita. Ni bukan lagu tu. Bukan cara lagu tu cara kita mengaji. Sebab itulah Amba ni nak bawa sistem hak dia duk mengajar dulu. InsyaAllah ta'ala kita nak mengaji supaya kita nak faham sungguh gapo dia hadis sahih. Yang ketiga, bahawa adalah riwayat tadi itu daripada orang yang ada lagi dhabit. Ada lagi dhabit lagu mana? Lagi kita nak syarah dengan cara pendetail. Cuma kita klik sini sikit. Apabila sebut kata hadis ada sanad, makna hadis tu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ada taliye orang royak gi. Awak apa gitu lalu kena ada orang royak? Moga ilmu dalam agama ni sah. Ilmu dalam agama kita, dalam agama Islam kita suruh minta daripada Tuhan satu perkara je dalam Quran nak minta tambah ilmu pengetahuan. Hal lain tak ada. Tuhan kata lagu mana? Tuhan kata wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Kata olehmu ya Rasulullah, ya Allah tambahlah kepada aku tadi ini akan ilmu pengetahuan. Sebab ilmu kita ni pasti kita kena duk baru sama. Kena duk tajdid sama, kena duk panas sama. Hawak apa? Bi'ilmihi, dengan ilmu tadi itulah akan membawa piping kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam kita ya tak jang, ya tak ya tak mau nak umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Sayyidil Anam hidup dalam keadaan tak tahu, tak lagu tu. Apabila ilmu tadi itu kita kena ada, pasti kita kena tahu kata benda hak kita nak nisbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi itu kena cerak molek. Nak pergi kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beratlah lidah kita. Hawak apa begitu lalunya kita nak kata qala Rasulullah, Nabi kata, Nabi sebeda, Nabi royak, Nabi buat, Nabi tu, Nabi ni. Moga Nabi janji dalam hadis mutawatir. Hadis mutawatir bunyi kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang dusta di atas aku, orang ni cedalah tempat dia di dalam api neraka. Tak berasa kan? Kita berasa kan? Terkadang kita duduk atas masjid, duduk mengajar orang, duduk atas member, duduk baca ketubah kepada umat manusia, duduk di atas pentah, duduk ceramah kepada umat manusia, tetapi Tuhan janji neraka dengan kita dengan sebab kita dusta di atas Nabi. Sebab apa boleh kita dusta? Kerana kita tak tahu. Kerana kita tak tahu, kita tak mendalami, kita tak menselidiki terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membawa ada kata kita ni kena janji masuk neraka. Ya Allah, pakai kai subeng dengan cara molek, pakai baju buah dengan cara molek, buah air bah lagi, semaya tahiyatul masjid lagi, orang medok mengaji. Rupa tu rupa Islam 100%. Tapi orang peset tu Tuhan janji kata kena masuk neraka. Tak rugi kita. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam buat apa kita duk zalimkan diri kita umpama tu? Kena minta ilmu utama. Cara nak minta ilmu utama, caranya satu dalam Islam satu. Gapo nama? At-talaqqi. Apa makna talaqqi? Mulut guru kepada murid, daripada mata pada mata, siku ke siku, lutut pada lutut. Tu cara dia. Tak akan hasil ilmu dalam Islam kita kalau lah sistem tu tak ada. Gano gitu lalu, ya. Sebab dalam Quran royak lagu tu, hadis Nabi pun royak lagu tu. Quran royak di mana? Dalam Quran surah 6 Tuhan katakan wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah ambilnya bergurunya masalah
Al-Quran itu daripada Tuhan yang mempunyai sifat kebijaksanaan dan sifat ilmu pengetahuan yang tidak ada terhingganya. Itu dia. Kena lagu tu. Nabi Muhammad SAW dengan Jibril, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Nabi SAW wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi faqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil ihsan, akhbirni 'anil iman. Ya mari duk lagu lutut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya gapo Islam, gapo iman, gapo ihsan. Cara rupa lagu ni, kalulah ada majlis lagu ni terpancarnya cahaya sunnah Nabi Muhammad SAW, akan habis benda-benda yang jadi perkaranya di kelang kabut akan habis biiznillah ta'ala. Dengan sebab itu, yang keseterusnya bahawa adalah sanad tadi itu muttasil. Muttasil mana orang ni dengar daripada orang ni, orang ni dengar daripada orang ni, orang ni tengok orang ni sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada tu, ayyakuna ruwatuhu minal udul ad-dhabitin, bahawa adalah orang hadis tu daripada orang al-udul. Udul ni makna lagu mana? Al-adalah, kalau sebut dalam ilmu hadis ni, adalah orang hadis ni ada sifat adalah ni maknalah mana? Ni kita nak raya. Al-adalatu ay al-malakatu allati tahmilul mar'a ala mulazamati taqwa. Tu ta'rif dia. Wal muru'ati wajtinabil a'mali sayyi'ah minasyirki wal fisqi wal bid'ah. Sebagaimana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebut di dalam Nuzhatin Nazar. Al-adalah ni makna lagu mana? Makna malakah. Malakah ni makna kebolehan. Orang kita ni yang nak ada kebolehan juga. Juga kita sebagai ibu bapa, sebagai orang yang nak bawanya anak cucu kepada kejayaan, pasti kita tadi itu kena tengok YouTube kata anak cucu kita ni ada kebolehan balik mana. Kalau dia boleh balik agama, kita sokong yang ngaji agama. Kalau dia boleh balik kerja, kita sokong dia kerja cuma dia ada agama sebagai asas. Lagu tu baru orang jaya. Dan orang kita ni yang nak buat tak boleh kata. Orang apabila ada kebolehan asal, terkadang pak dia tu tak ada belah mana kali. Cuma dia ada kebolehan, budak ni ada kebolehan, tak apa. Seumpama Abdul Rahman Ibnu Mahdi. Abdul Rahman Ibnu Mahdi ni dia orang tutup daripada Imam Syafi'i, suruh Imam Syafi'i tak satu kitab untuk cara nak faham Quran hadis ni. Imam Syafi'i karya kitab Ar-Risalah. Ayah dia Mahdi ni orang mah kita orang buat kebun. Orang kebun. Lah mana orang kebun? Mana orang yang jujur, orang ada hati molek tapi bukan ahli ilmu. Bukan alim ulama dak, tapi anak dia Abdul Rahman. Allahu akbar. Kalulah ulama dalam dunia lalla ni, menek kita ni, kalau hipung semua, tak boleh lagi sebelah kaki dia. Tuhan wig dia begitu lalu. Coba baca dalam sejarah mana orang tulis terhadap Abdul Rahman Ibn Mahdi, orang pakai tunduk belakang. Tunduk kepada keilmuan dia, kepada kepakaran dia, kepada kebolehan dia, kepada sungguh dia, ilmu hak Tuhan bagi pada dia. Sebab tu kita orang nak ngaji ni tak sedap menyesal lah anak muda kita. Allah ayah kita tak ada alim kali. Orang kita gitu, kita daripada keluarga biasa. Ijtahid. Sungguh. Apabila kita sungguh, la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Mun harap-harap Allah Ta'ala itu buka bagi kita. Tak sabim. Hak naknya rupa lagu mana? Saya sendiri berasa minat ke ilmu hadis. Mari duk di bucu tu, duk tengok Dr. Jihad duk mengajar. Tengok syekh kita duk mengajar, tengok beleng kita duk mengajar, membawa ada kita tu jadi tarik. Sebab tu kita ni orang ayah-ayah sekarang lala ni, wari anak cucu kita masjid. Hari Minggu ni kita wari. Biarlah kita kata upah pun tak apa lagi kita kata sama kita. Nampak tu? Dia mari tengok bi'ah suasana agama lagu mana. Membawa ada hati dia tadi itu bahasa jelera dengan agama kita. Dengan rupa bi'ah suasana menututi ilmu pengetahuan. Maka al-adalah ni kena ada malakah. Malakah ni sifat kebolehan semula jadi. Kalau bahasa Sia panggil pohon sawan, benda hak Tuhan bagi wek dia dah.
Dengan suara, dengan cara memikir, dengan derah, dengan faham mudah sekali pun faham dah. Ada orang lagu tu. Ada orang lagu tu. Sebab tu kalau kita pergi di tempat maju-maju, pergi di Malaysia, pergi di negeri orang putih di Eropah orang mana, ya bagi sekolah. Hak pesen ni for grade A, ngaji pesen ni. Hak pesen grade B, ngaji pesen ni. Hak ni grade C, ngaji pesen ni. Ya bagi. Apa tu? Nak royak kata orang maju tu ya buat lagu tu. Pas kita pun sekarang pun dah buat lagu tu dah. Cuma orang ngaji agama sekarang ning hadaf makna kata matlamat dia tu terkadang kelabu. Kita nak buat lagu mana ya pakai spek belaka dah. Cuma kelabu tak nampak. Nak gonyoh lagu mana? Spek dia cumi mata dia tu jadi cerah. Go ngaji agama tu gapo dia. Kalau kita gonyoh tak kena, pakai kain tak kena, nya gurih cumi mata kita. Apabila gurih cumi mata nya punah pula. Juga hati orang, pahami orang, apa matlamat orang. Kalau kita royak tak kena, kecek tak kena, jadi kok lain pula. Payah. Masalah tarbiyah orang ni, nak bina orang ni lebih payah daripada kita nak binanya Dengan sebab itu malakah kebijaksanaan kesemula jadi yang dia tadi itu, seorang tadi itu kena mulazamah at-taqwa. Apa makna mulazamah at-taqwa? Mulazamah takwa ni makna kita junjung retah Tuhan, kita berhenti daripada tegah Tuhan. Itu makna takwa. Mulazamatu awamirillah wajtinabi al-manhi anillah. Makna kata an-nahyi anillah. Makna kata kita mulazamah diri kita terhadap perbuatan, terhadap perintah Tuhan, dan kita berhenti daripada tegah Allah Subhanahu wa taala. Kena mulazamah taqwa. Kena ada takwa. Lah mana ada takwa? Yakni dia kena mulazamah diri dengan agama. Melazimi diri dia dengan agama. Ada sembahyang, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada baca Quran, ada ngaji agama dan sebagainya. Dan muru'ah ni maknalah mana bahasa kita. Muru'ah bahasa kita makna marwah. Marwah ni lah mana? Kalau tempat kita, kalau pakai tapi sudu tok guru, kata tok guru. Kalau lah apa nama lagi tempat kita, kalau kita kata tok guru tu tadi itu nak royak agama, kalau main belagu ayat, orang tak main begitu. Misal kata, kita kena jaganya muru'ah kita. Ni tok guru. Maaflah deh. Tok guru apabila mari musim buyur candik gomo juga. Ini bukan. Tok guru apabila mari masalah apa nama bertanding gapo satu perkara ni terima juga duit riswah tak riswah ke gapo. Ini bukan. Mulazamah taqwa dan muru'ah nak jaga orang nak royak agama ni. Ni orang nak royak hadis. Zaman dulu nak terima hadis ni, kalau nampak kata dia ni Allah kata panggil ayat cuma perlunya pasir. Ni tak boleh terima dah. Sekadar tu tak boleh terima. Panggil hema dia azakumullah, panggil kuda dia wak masuk lagu ni, tapi dalam lagu ni tu tak ada makan ni. Orang tak ambil. Sebab gitu lalu. Nak wi berkat tadi hadis Nabi, nak wi adanya kehebatan, kemuliaan. Kita nak ambil hadis tu daripada orang mana-mana nak tengok juga. Sebab itulah setengah ulama yang kata inna hadzal din, sesungguhnya din ini inna hadzal ilm din, sesungguhnya ilmu ni agama. Fanzur amman ta'khudhu dinakum, tengoklah kita nak terima ilmu tu daripada siapa. Dan kena menjauhkan segala amalan kejahatan. Amalan kejahatan lagu mana? Masalah nak royak, masalah lah ni. Nak royaknya ilmu agama, dok kepung, isap rokok, isap jurat. Alah ni tak boleh. Orang panggil jatuh muru'ah. Makna kata tak boleh lah tu. Supaya juga dok selok, nampak pala-pala lutut, nampaknya aurat begitu, nak royak masalah halal haram. Oh tak boleh. Supaya ngau orang dok misal tu lah. Kalau kita nak misal, we nampak dengan cara mudah. Orang ni khosana, iklan di dalam telefon dalam mana nak jual obat rambut we tumbuh dia kata. Tapi orang jual tu rambut serak pun tak ada. Kita nak boleh terima ke tak? Tak boleh. Lagu tu dah.
Kita nak terima hukum halal haram, hukum sakut bau dengan agama, dia sendiri pun tak lepas. Orang duk baik kiong dah hamak serati ke rumah. Ini bukan. Ini bukan cara yang agama kita nak terima agama daripada orang umpama. Maka dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nak terima tadi tu syarat dia kena ada sifat-sifat kita sebut saat ni. Gapo kata amal sayyi'ah daripada syirik. Syirik ni manalah mana? Anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kita menjadikan perkara seumpama Tuhan kita, sedangkan dia tak jadi kali kita. Tuhan yang jadi, kita pergi buat sama. Tak boleh. Kita pergi pegang kata benda ni boleh kuasa dengan kita sebagaimana kuasa Tuhan. Tak boleh. Itu syirik besar. Menjatuh agama kita, mengkekalkan kita dalam api neraka. Jangan buatlah tu. Dan suruh kita jawab perkara fisqin ni mana lagu? Makan haram tak boleh. Tok guru dengan kata makan harta anak yatim tak ada. Tok guru dengan kata apa nama ada perniagaan dengan cara tipu tak boleh. Maka lagu ning ni sifat-sifat lah tu tok guru pesen tak boleh nak terima hadis daripada dia. Tak boleh terima. Dan kena tinggalnya bid'atin. Rengka kena tinggal juga tak boleh. Tuai dua rengka dok ayat hadis kau orang ada rengka tak berhenti. Ni bukan. Sebab tu ahli hadis ada dua. Ahlul hadis apabila itlaq ada dua. Apabila itlaq ahlul hadis ada ahli sunnah, ada ahli bid'ah. Tapi kalau sebut ahlus sunnah makna tak ada ahli bid'ah. Tu kita faham. Apabila sebut ahlul hadis, orang ni ada kebolehan dalam masalah hadis. Belum tentu lagi dia nak diri dia tu nak duduk dalam ahli sunnah. Belum tentu. Di Maghribi banyak. Di Maghribi, di Morocco ni banyak. Ahli hadis yang kira lah. Hadis tu hadis ni bijak. Tapi hanya berjoget dalam masjidnya buat rengkok musim tu musim ni ada belakang. Inilah ni orang panggil ahlul hadis bila ahli sunnah. Saja. Ada ahli hadis tapi ahli sunnah. Reti hadis dia pegang sepanjang hadis. Ya pasal tu. Misal boleh ke tak? Boleh. Misal umpama kata ahlul hadis dia kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi katakan man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Sesiapa yang rengka di dalam urusan agama aku ni sedangkan itu bukan daripada aku, nescaya perkara itu ditolak. Satu riwayat kullu bid'atin dalalah, tiap-tiap rengka adalah tak betul jalan belaka. Maka ahlul hadis ahli sunnah dia pakas betul. Dia tak ada nak pergi pauk kau tu pauk kau ni dak salah. Tapi kalulah ahlul hadis bukan ahli sunnah. Di sini kalau kata ma minhu tak apa. Benar daripadanya tak apa. Kalau benar luar daripada tu tak boleh. Kul di sini pakai kulil majmu' bukan kulil jami', setengah daripadanya bukan semua. Hanya menakwi. Ni apa panggil ahlu hadis bila ahli sunnah. Ahlu sunnah kalau ahli hadis dengan tu ahli sunnah. Pada salah i'tikad serupa. Kalau masalah pegangi Allah Subhanahu wa taala royak ke Nabi dalam hadis Sahih Muslim tu kan? Hadis apa nama ni? Daripada Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Hadis Sahih Muslim. Nabi katakan apa nama Nabi kata aina Allah? Qala fis sama', qalat fis sama', qala man ana? Qala anta Rasulullah. Qala i'tiqha fa innaha mu'minah. Di manakah Allah? Allah Ta'ala tertinggi di atas segala makhluk. Aku ni siapa? Mungtu Rasulullah. Maka Nabi kata, merdeka olehmu wahai Hakam, wahai Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Orang ni, perempuan ni adalah orang mukminah. Ahli hadis serta dia ahli sunnah, dia terima dengan cara mudah. Ada pun ahlul hadis tapi bukan ahli sunnah. Hadis ni tak sabit lah. Walaupun ada dalam Sahih Muslim sendiri pun hadis ditambah, hadis gitu, hadis gini. Banyak kata. Kalau gitu kita boleh ngaji hari ni ahlul hadis man haula, ahlus sunnah man haula. Ahlul hadis ni dia, ahli sunnah ni siapa? Kalau gitu kena menjauhi semua perkara tu, baru dinamakan orang tu orang adalah orang yang ada keadilan dalam masalah nak royak hukum agama. Yang kedua, kena ada dhabt. Dhabt ni mana lagu mana?
bahawa orang yang nak royak hadis tadi itu kena hafal, ingat di otak dia, dalam dada dia matan hadis tu daripada guru dia dengan cara jelas. Hingga bila? Hingga apabila dia nak royak hadis kepada orang, dia boleh sebut dalam minit tu lah, tak jatuh walaupun satu huruf. Dia kata satu kalimah, satu huruf pun tak. Lagu tu barulah orang nak terima hadis. Kita ni royak pagi ni karet lupa, oh tak masuk mula lah syarat. Gitu dah. Hadis Nabi ada depan kita, hadis sungguh. Hadis sungguh. Hadis Nabi sungguh. Bukan hadis dak. Hadis sungguh. Cuma cara jaga hadis jaga dua. Kita faham, kita nak royak dengan cara nak kita mudah faham. Cara taruh dalam dada satu, yang kedua taruh dalam kitab. Taruh dalam kitab. Orang yang taruh dalam dada, makna dia hafal, ingat daripada Nabi, duk dalam dada dia. Di bila masa dia nak royak hadis, dia sebut. Seumpama dia, seumpama Abdul Rahman ibnu Sakhr yang dikenalkan dengan Abi Hurairah radhiyallahu an. Dia ni hafal, dia tak pernah menulis. Apabila dia nak royak hadis pada Nabi, dia baca daripada mulut dia sebagaimana Nabi itu sebut. Hak peset tu apa panggil? Dhabtus sadr. Ingat tep duk le dada. Yang kedua, dhabtul kitab. Makna ingat tep yang kurang, tetapi dia tulis. Seumpama Abdullah bin Amr bin As, orang ni dia tulis. Dalam dada dia nak supaya Abu Hurairah dak lah, dia tulis. Peset dua-dua. Zaman Nabi ni hak peset hafal pun ada, hak peset tulis pun ada. Maka dia kena jaga kitab yang dia tulis tu daripada kena makan di nakna, daripada kena air, daripada carik, daripada hilang, daripada terbakar di api, kena jaga. Apabila orang suruh main royak hadis, dia waktu baik kitab dia baca kepada umat manusia. Lagu tu orang panggil dhabtul kitabah. Cara nak jaga hadis dengan cara tulis. Dengan sebab itu hari ni kita, otak kita ni Tuhan ni beri rakami, berinya internet, beri tu beri ni, nak ayat tak orang zaman kita otak ni kurang ingat. Pasti kita mari ngaji, buat buk mari tulis. Hari ni murajaah pula sekali lagi, tulis lagi. Sebab tu guru saya kata orang kita ni kalau sungguh terkadang lebih alim pada orang dulu lagi. Dengan sebab alat orang kita ni mudah daripada orang dulu, tapi hemah orang kita cerak tak serupa dengan orang dulu. Orang dulu ni hemah tinggi. Hemah dia tinggi, dia duduk ke pasar-pasar luar tu, kalau pakte kita surat-surat apa nama kertas buku nasi kerabu tu, dia tulis pula hadis situ. Babik pula kita ni bok cuci-cuci nak beli banyak bakul mana apa boleh. Tak. Ni kita nak royak pada anak-anak muda kita dah ni, lepas tu apa lagi orang lain. Kita kena hemah tinggi. Hemah ni dia kena dapat pada guru hemah tinggi. Tengok guru hemah tinggi, tinggi sebab kita. Itu makna. Adanya ulama kita namanya Abdullah Ibnu Lahiyah. Dia ni tok qadhi, orang alim besar duduk di Mesir pada itu zaman. Tetapi apabila dia nak ayat hadis dia ni ambil daripada kitab, tak ada dada. Orang panggil dhabtul kitabah. Dia nak pergi royak hadis, dia royak kitab. Supaya orang kita zaman dulu lah, kalau nak mengajar, kalau kitab tak tabik nak mengajar tak boleh. Tu orang sekarang lah ni terkadang tabik duduk dalam dada dia, terkadang tabik duduk dalam bok dia. Ada orang pesen kata mengajar tak kena tabik pun ada. Dia kertas putih gitu, kitab putih gitu, dia baca, dia ambil tabik hak dia sendiri. Ada. Tapi ada setengah daripada manusia, kalau tak baca kitab tabik nak syarah tak boleh. Ada juga. Maka Abdullah Ibnu Lahiyah ni dia orang pesen kata kalau nak mengajar tak ada tabik, mengajar tak boleh. Tiba-tiba kitabnya terbakar. Umur dia, la qaddarallahu lana wa lakum afanallahu wa iyyakum an hadhihi albalaya. Minta tahajjud. Terbakar kitab. Ya Allah. Kitab ni nisbah bagi orang mengaji seumpama air bagi kedah.
Kitab nisbah bagi talabatul ilm, pelajar seumpama-umpama kita ni, makna seumpama air kepada ikan. Munasabahnya kalau ikan tubik pada air, mati. Juga pelajar kalaulah tubik pada kitab dia, tubik pada maktabah dia, habis ilmu menek tu. Dia kena duduk dengan kitab semua. Tengok. Ya gitu hari dia. Bukan makna kata dia mari duduk dia, lepas tu mari boleh mengajar. Tak. Tengok berjejer kita barulah dia sipel sini sipel lah dada dia mari hurai pula kita. Lalu Abdullah bin Lahiyah ni ya guru kitab terbakar. Apabila kitab terbakar, memang tutup guru tolong royak sikit hadis Nabi. Ya gi royak juga supaya nak tunai juga amanah. Hak dia ingat-ingat. Cuma dia ingat tak serupa dengan orang ramai, ingat tak molek mana. 70%, 60% gitu. Sebab tu ulama dia hukum kata hadis hak Abdullah ibn Lahiyah kalau dia royak daripada hafalan dia, royak pada dada dia, dhaif. Kalau dia royak belum daripada dia terbakar kitab dia dah ada depan tangan, kitab hadis tu hadis sahih. Orang tu lah lek ning sahih, lek ning dhaif. Pas nak tahu main lagu mana? Ulama tak bila terbakar kitab. Anak murid dia seorang mana hak mengaji dengan dia lepas daripada terbakar kitab. Belum daripada terbakar kitab tu anak murid siapa kata jaga sebegitu lalu nak ayat hadis Nabi. Pas kita nak buat mudah-mudah dengan hadis ke dia. Tu nak kita faham. Kemudian tak daknya syaz. Syaz makna lagu mana? Maknanya hadis hak royak mari tu tak ada berlawan dengan mana-mana hadis hak orang lebih sikah daripada dia, tak ada. Seolah kata orang tak ada kan gapo-gapo, tak adanya mari dok bungkar, mari kritik, mari pertikai gapo-gapo. Tu makna kata rupa-rupa kata hadis tu nak sahih. Makna rupa hadis sahih, bukan nak dak hadis sahih. Dan tak adanya muallal. Muallal ni tak ada penyakit yang jadi kata mengkurangkan darajah hadis sahih. Balas mana? Terkadang orang kita ni kita tengok zahir luar nampak segar, tapi dalam apabila cek ada penyakit. Hadis pun serupa. Tengok luar nampak sambung molek di antara orang tu orang ni. Tiba-tiba rupa hamba royak sani. Yang ngaji sungguh ngatok guru nama Muhammad ni, tapi hari tu ya tak mari. Abdul Rahman hak mari ni. Zaid ni tak mari. Maka Zaid ini royak atas aku, royak pada guru aku daripada tu, royak pada guru aku. Waham orang kata dia dengar hadis tu daripada mulut guru dia. Sebenarnya tak, ni panggil putus. Gitu lalu nak cek hadis Nabi. Pada munasabah dengan Tuhan kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tu rupa dia. Cukup 5 syarat ni baru dinamakan hadis tu hadis sahih. Pas rupa ada tak misal? Ada. Amba wari di sini iaitu hadis daripada Sahih Bukhari di dalam Kitabul Jihad. Bab ma yu'awwadhu minal jub. Satu bab yang Nabi kita minta berlindung daripada penakut. Sifat penakut ni Nabi tak sih. Tapi nak berani kena pada tepat, kena pada masa, kena pada tepat, kena pada suasana. Katanya Imam Al-Bukhari, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Musaddad. Musaddad ni anak Musarhad Al-Basri yang dia tadi itu guru derek bagi Imam Al-Bukhari. Berkatanya Musaddad, haddatsana Mu'tamirun, telah mengkhabar akan daku oleh Mu'tamar ibnu Sulaiman, anak Sulaiman Mu'tamir. Mu'tamir kalau baca oleh Sahih Bukhari anak Sulaiman. Ibnu Sulaiman kalau dia tak sebut bakar pun kita tahu dah kata Ibnu Sulaiman, dia tak ada orang lain. Qala, maka katanya Mu'tamir ibnu Sulaiman, sami'tu abi, aku dengar ayah aku. Ayah aku ni aku dengar dengan telinga. Tadi dia tak hak ni guru aku khabar. Dia dengar. Ni aku dengar ayah aku. Ayah Mu'tamir nama apa? Ayah Mu'tamir ni nama Sulaiman ibnu Tarkhan At-Taimi. Nama Sulaiman ibnu Tarkhan At-Taimi. Qala, maka katanya Sulaiman ibnu Tarkhan At-Taimi tadi itu, sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, aku dengar Anas ibn Malik radhiyallahu an berkata ia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Cuba kita tengok rupa.
Imam Bukhari kata Musaddad tu ayat hadis. Aku dengar pada Musaddad. Musaddad kata aku dengar daripada Mu'tamir. Mu'tamir itu aku dengar daripada ayahku nama Sulaiman ibn Tarkhan. Sulaiman ibn Tarkhan kata aku dengar daripada Anas bin Malik. Malik kata aku dengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak orang nyaksi kata dengar belaka, mu dengar aku dengar mu. Lalu katanya Nabi kata lagu mana? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min azabil qabri. Syuf. Ya Allah ya Tuhan aku berlindung dengan Engkau daripada lemah. Sifat lemah jangan we ada. Lemah ni mari di mana? Mari daripada kita mikir tak baik. Apabila habis semangat seorang, lemah. Apabila lemah jiwa, lemah sampai ke anggota. Apabila lemah anggota, di situ nak mari menyakit semsau. Menyakit biasanya kata duk ketung sore duk dia, kakak teriak. Ni menyakit. Masa kita banyak hari ni, ya Allah banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri doa jaga 1400 tahun. Orang kita tak kadang tak tahu. Gapo tahu azkar nabawiyah, gapo tak tahu. Sampai ke situ kita. Sebab tu kita ni orang di masjid kita sini ni nak jadi pendakwah pula. Sebab tu saya duk suruh mari tu. Mari masuk dalam masjid, mari dengar. Pian mengajar pun tak pasal mengajar, baca Quran, baca hadis kita nak jadi pendakwah. Klik jadi pendakwah pula. Naik atas mimbar nak baca khutbah, nak mengajar, nak tazkirah, nak bergatu, nak bergani. Mari kita berkat mengaji mula. Sebab ummah banyak lagi. Kita nampak ramai orang kita mengaji minggu-minggu 100 lebih. Tapi kalau klik kapur kita sore. Kita sore. Kalau kita pergi luar negeri, banyaklah beratus orang pakat mengaji anak muda kita. Klik kapur sore dia. Lepas kalau kita klik tawak kerja pula, nyanyi pada umat masyarakat. Pakat duk senyap belaka tak ada royak, tak ada mengajar bab hadis ke dia, Quran ke dia, tafsir ke dia, siap ke dia. Dunia tu kita siap akhirat esok tak lepas dengan Tuhan. Muka kita mengaji, lepas tu tak mengaji, kita tawak kerja tu nyanyi. Wal kasal dan malah, ialah agak malah tak lagi. Wal jubni penakut, wal harami. Harami ni makna kata nyanyuk lah kata. Minta Tuhan jauh daripada nyanyuk. Dan a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Minta jauh daripada fitnah hidup dan mati. Wa a'udzubika min azabil qabri. Dan minta Tuhan jauh daripada azab kubur. Doa ni kita ada doa dah orang sunnah kita alhamdulillah ada doa siang malam hak ni. Ni nak kita faham kata lagu mana? We faham kata mula-mula cukup 5 syarat. Sanad ada, kedua sama sanad. Orang royak tadi itu siqah, dipercayai, orang ada agama, adanya marwah. Keempat, tidak berlawan dengan mana-mana hadis hak royak ni, Bukhari royak ni. Yang kelima, tak ada penyakit yang susuk di dalam sanad, semua sama dengan cara molek. Anas ibn Malik sahabat. Apabila kata sahabat, dia tadi itu cerak pangkat dia udul, diterimakan dengan cara molek. Makna Tuhan tadi jamin kata sahabat ni kecek tak bau. Kalau orang tanya kita, ahli sunnah wal jamaah ni pegang kata sahabat semua ni adil belaka, makna gapo adil? Kita ambil satu ilmu hari ni. Al-adlu udul 'inda sahabah bermakna annahum lam yata'ammadun al-kadhib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu tak sengaja dusta di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu makna sahabat udul. Sahabat sifat keadilan. Adil lah mana? Adil makna kata ia tak bohong di atas Nabi. Tu tak apa ada bahasa kita. Bahasa orang berjalan petani menara ni kata ia tak bohong di atas Nabi, ia tak pelawak di atas Nabi. Tu makna adil sahabat. Tak apa. Faham dah tu kita ngaji tu. Yang kedua Sulaiman ibn Tarhan dengan Mu'tamir, dua-dua ni orang thiqah, lagi orang abid. Bukan ada ilmu saja, amalan apa kuat juga. Dahi lutut hitam. Kecek mudah-mudah gitu. Mulut tadi itu tak kecek banyak, tapi duk bergerak, mana duk berzikir. Yang ke seterusnya Musaddad ibnu Musarhad, dia ni orang thiqah lagi hafiz. Adapun Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala adalah bukit dalam masalah hafalnya ilmu Allah Subhanahu, ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cukup 5 syarat, maka hadis itu adalah hadis yang sabit daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tidak ada syak.
Apabila gitu, kita apabila boleh beramal dengan hadis sahih, Nabi tengok esok muka kita senyum. Kita pun alhamdulillah dapat kata di bibir mulut kata kata alhamdulillahillazi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Apabila boleh masuk syurga esok belakang Nabi, alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghabiskan, yang menghapuskan, yang menghilangkan daripada hati aku ni benda kesusahan dunia. Habis. Dengan sebab apa? Sebab kita amal kena. Sebab tu kita nak dengar hari ni ilmu pengetahuan. Kecek boleh kecek belaka. Orang tu boleh kecek, orang ni boleh kecek, orang ni boleh buat, orang ni boleh buat. Cuma kita ambil satu masa dalam seminggu kita mengaji ilmu agama daripada apa yang dikemukakan oleh alim ulama kita, sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan perkara ini jadi bekalan daripada diri kita, amalan kita yang molek yang kita nak serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak Tuhan nak tengok. Tuhan nak tengok kita dak berlama buat amalan ni. Semua orang kita masuk dalam masjid ni, Tuhan dak sebut nama kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala dak sebut nama kita sendiri. Suara kita dak baca ni sapa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat turun khusus di dalam masjid kita. Dalam seminggu seolah kata kita mari mandi air Zam-Zam pun tak apa lagi lah kita kata. Nak royak kata nak bersihkan hati, bersihkan iman kita, bersih akal fikiran kita, tambah ilmu pengetahuan bagi kita. Masa 2 jam seminggu kita tak boleh hui ke Tuhan ni. Apa sangat kita? Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis akhir, man kanatil akhiratu hammuhu, siapa dia akhirat tu sebagai matlamat hidup, ja'alallahu ghinan baina ainaihi. Allah Ta'ala jadi sifat cukup di antara dua mata dia. Rasa cukup, rasa tak apa. Wa atat lahu dunya wa hiya raghimah. Benda dunia akan datang pada dia dengan cara mudah. Sebab lepas ada kita ngaji ni, kita klik kerja pula. Bukan kita ada klik hal lain, kita klik kerja pula. Tapi kita beri masa ke Allah Ta'ala. Tapi kalau orang matlamat dunia, man kanatid dunya hammuhu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Siapa dia matlamat dia dunia, Allah Ta'ala tak cukup sama. Walam ya'ti minad dunya illa ma qaddaralah. Tidak datang kepada dia tadi itu daripada urusan dunia, harta dunia, rezeki dunia, malaikat apa tak takdir mari saja. Terkadang kerja 24 jam dengan orang ni kerja 8 jam, kaya demon ni. Demon ni kerja 4 jam, orang ni kerja 8 jam sehari. Tapi lebih demon ni. Hal apa? Kerana matlamat tak sama. Matlamat kita orang beriman al-akhirah. Walaupun kita uruskan dunia dengan cara malak, tapi akhirat go kita. Dengan sebab itu, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita, menjadikan kita sebagai orang nak duduk di atas bantasan menuntut ilmu pengetahuan. Dan orang yang menuntut ilmu pengetahuan ni yakin kata dia duduk di atas jalanan menujukan kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala menerimakan amalan kebaikan kita pada hari ini, dan pohon kepada Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita sekali lagi sebagaimana terhimpunkan di atas masjid ni, itu himpun dalam syurga pula sekali dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimannihi wa karamihi. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al man fina wa la man ma'ana syaqiyan wa la mahruma. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.